Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah yang saya muliakan, marilah sama-sama kita merafak syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat dan pinjaman kehidupan hinggalah ke saat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kesempurnaan zatnya, seperti mana yang kita baca dalam ayat yang kedua suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan pentadbir atau pengurus. Makna Rabb di situ, Alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan Rabb di situ, kalau kita lihat dalam rangkai kata dan sebutan yang lain dalam bahasa Arab, suri rumah, isteri kita, dalam bahasa Arab disebut sebagai Rabbatul Bait. Bait tu rumah, Rabbatul Bait, perkataan yang hampir sama dengan Rabbul Alamin tetapi ada huruf ta marbutah di hujungnya, sehingga suri rumah itu dipanggil Rabbatul Bait, meminjam kata pinjam daripada perkataan Rabbun, membawa maksud dan menjelaskan fungsi isteri di rumah itu adalah dengan peranan pengurus rumah tangga. Perkataan Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencipta alam semesta ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga dengan kekuasaan, kudrah dan iradahnya mengurus alam semesta ini hingga ke suatu masa dan tempoh. Sedikit cuitan di awal kuliah kita ini, cuba kita renungkan seketika. Manusia baru diberikan amanah untuk memakmurkan alam ini pada portfolionya sebagai khalifah. Kalau kita ambil isu yang terdekat, diberikan tanggungjawab untuk mengurus beras, pun beras tak cukup. Tentu bayangkan kalau manusia ni diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagihkan oksigen. Beras kita makan maksimum 3 kali sehari lah. Ada orang makan sekali je, ada orang makan 2 kali. Tapi oksigen setiap saat. Bayangkan kalau oksigen tu perlu nak mendapatkan oksigen di dalam kehidupan ni perlu melalui permohonan, rasa-rasa kita dapat giliran ke berapa katnya. Masa kita sihat, oksigen tak pernah kena bayar. Masuk hospital,
Oksigen pun kena bayar. Kita hidup di atas muka bumi ini, kita boleh bernafas dengan oksigen yang Allah bekalkan. Sedangkan kalau kita masuk, duduk di dalam air, tinggal di dalam air, kita tak boleh hidup. Berbeza pula dengan ikan, bernafas dengan insang, tetapi hidup dalam air. Atas darat, dalam persekitaran manusia tak boleh hidup. Semuanya itu dalam makna al-alamin. Tuhan yang memuji zatnya sehingga dia memperkenalkan kepada manusia dengan lafaz Alhamdulillah. Para ulama tafsir menyebutkan bahawa seandainya ada perkataan dan lafaz lain yang lebih tinggi dan mulia maknanya daripada Alhamdulillah, nescaya Allah telah berfirman mengenainya. Sebab itu perkataan yang tertinggi untuk mengungkap syukur adalah segala puji bagi Tuhan. Maka apa yang saya sebutkan di awal ini, kesyukuran bukan hanya pada nikmat yang Allah kurnia kepada kita dalam kelangsungan kehidupan kita, tetapi kita perlu renung bahawasanya sebelum manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkan ke muka bumi ini, ekosistem kehidupan yang teratur sudah dipersiapkan atau sudah disediakan Allah untuk penurunan Adam AS. Pernah tak kita fikir dan kita renung dan kita cuba melihat rujukan-rujukan yang ada, mengapa manusia ini diturunkan ke bumi, mendiami bumi? Daripada syurga, Allah Subhanahu Wa Taala dah padam connection dia tak stable. Ada banyak planet lain, Allah pilih manusia untuk mendiami dan memakmurkan bumi. Melihat kepada jawapan, melihat kepada persoalan ini, rujukan yang ada dalam dalil agama adalah bahawa Adam AS itu ketika mula penciptaannya, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengambil elemen tanah. Dan tanah itu dibawa ke hadrat Allah dalam bentuk manusia, maka ditiupkan roh. Maka diturunkan Adam AS dan akhirnya membiak genetik keturunan Adam itu di bumi kerana sesuai dengan elemen kejadiannya. Maka jangan mimpilah kita nak pindah dan menginap di planet yang lain, sebab dia tak sesuai. Maka sebelum penurunan manusia ke muka bumi ini, apakah ketika Allah SWT menurunkan Adam AS daripada syurga ke bumi, ke dunia, tanpa sebarang persediaan? Tidak mungkin. Sebab itu kalau kita lihat fasa kejadian alam semesta ini yang disebut dalam dalil Al-Quran selama 6 masa. Dalam surah As-Sajdah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Ramai yang memahami daripada literal perkataan masa itu adalah hari. Kita tak tahu hari yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu apakah hari sebagaimana 24 jam kita lalui di dunia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bandingan dalam ayat tersebut. Satu hari di akhirat diukur dengan bilangan hari dunia, tempoh hari dunia adalah bersamaan dengan 1000 tahun. Maka dalam tempoh yang lama itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sistem jagat raya ini, alam semesta ini. Salah satu daripada yang telah diperuntukkan untuk kehidupan yang perlu dimakmurkannya adalah bumi. Jadi bermula daripada alam pemisahan unsur langit dan bumi yang disebut dalam istilah sains sebagai Big Bang. Dan Big Bang itu perlu saya nyatakan di sini, ia bukan satu jenama yang lama. Ia adalah new branding. Al-Quran lebih lama menyebutkan Big Bang itu menerusi ayat yang ke-30 Al-Anbiya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan zarrah, iaitu satu entiti, satu zarrah yang padu, akhirnya menjadi dua bahagian, langit dan bumi. Ayat 30 Al-Anbiya, Allah merakamkan peristiwa ini. Dan daripada permulaan
berlakunya fenomena Big Bang itu, ledakan maha dahsyat itu, akhirnya unsur-unsur yang terawal yang ada dalam semesta ini seperti hidrogen dan helium. Ini unsur-unsur yang paling awal. Bahkan kalau kita rujuk yang kita pernah bincang beberapa tahun dulu dalam jadual perkalaan kimia, kita pernah tunjukkan satu ketika dahulu. Unsur yang paling ringan sekali dalam alam semesta ini adalah helium dan hidrogen. Daripada zarah yang meledak itu, Big Bang itu, maka unsur-unsur yang awal ini akhirnya bergabung dalam satu proses yang disebut sebagai nuclear fusion, pelakuran nuklear. Proses inilah yang memakan masa yang lama daripada satu, katakanlah kita ambil alam semesta ni daripada satu titik ni, one dot. Akhirnya bergabunglah elemen-elemen yang awal tadi membentuk alam semesta yang dalam proses expanding daripada satu zarah. Jadi kalau kita katakan bahawa teori Big Bang itu adalah kepandaian manusia, bolehkah kita tanya apakah yang berlaku sebelum satu titik itu meledak? Apa yang sebelumnya? Tak ada siapa yang tahu. Sebab itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dirakamkan dalam Al-Quran, dialah yang awal, dialah yang akhir. Lagu yang Datuk Jamal nyanyi itu kan, itu kalau kita rujuk kepada definisi dan makna agama, ia merujuk kepada ketuhanan. Allah yang Maha Tahu, dia yang permulaan, dia yang pengakhiran. Maka ilmu-ilmu semasa hanya boleh melihat dan mencerap atau memerhati keadaan semasa yang berlaku. Jadi setelah mana alam semesta itu dibentuk sehingga tidak dapat dinafikan melalui proses nuclear fusion tadi, disitulah permulaan pembentukan ion dalam alam semesta ini. Orang tua dulu panggil ion apa? Tai bintang. Orang tua sebut, bila jatuh satu cahaya daripada langit ke bumi, dipanggil tai bintang. Dalam sains dipanggil meteor. Unsur-unsur besi sebenarnya daripada alam yang tinggi. Al-Quran dalam surah besi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa kami turunkan besi daripada langit lah, daripada alam yang tinggi. Sehingga unsur-unsur yang ada di bumi ini tidak dapat dinafikan juga, elemennya juga mengandungi besi. Maka pembentukan alam semesta ini akhirnya salah satu daripada planet yang diatur Allah Subhanahu Wa Taala dalam jagat raya, bukan sistem tata suria, bukan galaksi Bima Sakti saja, tetapi jagat raya, alam semesta. Maka ketika planet ini, bumi ini dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, adanya dua elemen bahagian tadi di antara bumi yang rendah dan langit yang tinggi, yang menyuburkan bumi yang asalnya kontang, gersang, merekah adalah hujan yang turun daripada langit melalui proses sejatan yang diambil daripada air laut. Kitaran itu. Apabila bumi sudah dihujani dalam keadaan yang cukup sempurna lembapnya, Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tumbuhan. Lalu persoalannya, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan ini boleh menyebar ke seluruh dunia? Siapakah ejennya? Di sinilah kita akan bincang pada hari ini sebagai satu permulaan tirai yang baru, setelah pada bulan yang lalu kita membincangkan tentang dunia labah-labah. Kita lihat pandangan yang kajian yang eksplisit sehingga penyelidik telah menemui bukti-bukti keagungan dan kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta. Jadi sudah jelas di sini bahawa ekosistem dalam kehidupan di bumi ini khususnya sebenarnya Allah telah persiapkan sebelum penurunan Adam alaihissalam ke muka bumi ini. Saya teringat zaman saya kecil-kecil dulu, dan saya rasa kita pun sama, tak jauh beza, ya. Umur saya pun kat 40 lah. Jadi ada satu teka-teki. Saya rasa teka-teki itu evergreen lah, sepanjang zaman dia masih boleh pakai, walaupun tak ada jawapan yang muktamad.
Pernah tak tuan-tuan dengar antara telur dengan ayam mana lebih dulu? Saya rasa tak ada jawapan sampai hari ni. Tak ada jawapan yang tepat. Walaupun ada hujah masing-masing. Siapa yang katakan telur dulu, dia ada hujah dia. Siapa yang kata ayam dulu, ada hujah dia. Tapi ada satu jawapan yang tepat tak? Kalau kita kata telur dulu, siapa yang keluarkan, hasilkan telur tu? Mesti daripada ayam. Siapa yang cipta ayam tu? Mesti daripada telur. Nampak tak? Jadi persoalan sekarang, saya tak nak bincang soal teka-teki tu. Saya nak tanya kepada kita semua, kita bincang pada hari ini, supaya Al-Quran mengemukakan ayat yang ke-43 surah Al-Ankabut ini. Allah berfirman yang bermaksud dan misal-misal perbandingan yang demikian itu, apa jua bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan daripada kalangan makhluk-makhluk yang diciptanya untuk memberikan misalan dan perumpamaan kepada manusia, agar manusia menyaksikan perumpamaan-perumpamaan itu mendapat pedoman, mendapat satu pendidikan yang seni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebutkan pada segmen yang terdahulu, 3 bulan kita berbincang tentang labah-labah. Maka haiwan menjadi konten, intipati, kandungan yang mewarnai kisah-kisah Al-Quran. Watak-watak haiwan itu diilustrasikan Al-Quran kepada orang beriman yang membacanya secara khusus. Mengapa? Sudah pasti ada pelajaran dan pedoman. Kerana kita bincangkan pada pertemuan yang terdahulu bagaimana pembunuhan manusia pertama di muka bumi ini, sehingga anak Adam yang membunuh saudaranya itu tak tahu bagaimana dia nak menyelesaikan, nak menyempurnakan mayat saudaranya yang telah mati. Akhirnya Allah SWT mengutuskan spesies raven, burung gagak, yang pada pandangan umum burung gagak ni tak ada istimewa. Daripada hujung paruh sampai hujung kuku kakinya warna hitam. Bunyinya pula mistik, sehingga orang tua-tua sebut kalau ada bunyi burung gagak ada tanda kematian. Bahkan dalam tamadun yang tertentu pernah menjadikan burung gagak ini sebagai simbolik kepada sihir. Yang ketiga, yang keempat, burung gagak pula secara penempatan hidupnya lebih mudah dilihat pada kawasan sampah. Tetapi kita tak terbaca pada tahun 2013 yang lalu, National Geographic dan beberapa badan yang menyelidik tentang spesies raven ini telah mengumumkan bahawa burung gagak adalah the smartest birds di bumi ini. Earth smartest bird. Tak masuk akal kita nak fikir. Akhirnya para penyelidik membuktikan seperti Profesor Dr. John Maslow dalam kajian beliau, burung gagak mempunyai upaya untuk mengetahui, yakni dia menghidu musuh datang ke lokasinya sekurang-kurangnya pada jarak 21 km. Bukan dekat, tuan. Yang lebih unik lagi, burung gagak yang begitu sinonim dengan lokasi sampah dan bangkai, kata penyelidik, burung gagak bukan hanya dapat menghidu lokasi bangkai, burung gagak juga dapat menghidu calon bangkai. Oh, ini saya angkat tangan, tuan-tuan. Apa makna calon bangkai? Jenazah lah, tuan-tuan. Jadi apakah orang tua-tua dulu dia cakap kosong? Perkataan orang tua-tua dahulu, saya nak sebut, saya tegaskan pada tengah ini. Kalau kita perhatikan dengan penuh adab dan ilmu, orang tua-tua dahulu memang brilian, tuan-tuan. Sebab apa? Hubungan mereka dengan fasa kehidupan, zaman kehidupan mereka dengan alam macam adik-beradik, tuan-tuan. Akrab. Sebab itu banyak perumpamaan yang disebutkan oleh orang tua-tua dahulu berkaitan dengan alam. Cuba kita tengok generasi hari ini, utamanya anak kita. Kita bawa dia ke suatu tempat, masuk saja kereta, dia dah pegang gadget. Sampai destinasi kita kata long dah sampai, dia kata dah sampai bah. Dia pun tak tahu apa kat luar. Sebab yang dia duduk tengok adalah benda ni. Kita tak kata benda ni kontra, ada pro-nya, ada kebaikannya. Tetapi dah manusia sudah tidak akrab lagi dengan nilai alam berbanding dengan orang tua dahulu. Jadi daripada kefahaman kita bahawa sesuatu yang pernah diungkapkan oleh orang tua dahulu nampak macam tak ada asas.
sebahagian besar daripadanya kata-kata dan ungkapan yang tertentu dalam maksud ilmu orang tua-tua terdahulu adalah diungkapkan dengan nilai pertanggungjawaban pada apa yang dikatakan itu. Berbanding dengan generasi pada hari ini, keluarkan apa bentuk perkataan, sama ada yang tak ada makna, yang catchy maknanya, kadang-kadang tak ada tanggungjawab di situ. Jadi mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan watak-watak haiwan di dalam Al-Quran, sedangkan dalam segmen kita bincangkan pembunuhan manusia pertama itu, sehingga Allah mengutus burung gagak yang mengajar dan menunjuk cara di hadapan saudara kandung anak Adam ini yang membunuh saudaranya, bagaimana nak mengebumikan mayat. Di sini sudah membuktikan bahawa burung gagak ataupun haiwan lebih awal hidup daripada penurunan manusia yang terawal. Sedangkan kita sejak daripada kita menempuh silibus pelajaran di peringkat primary lagi, dikatakan bahawa adanya hidupan sebelum manusia di muka bumi. Apa yang kita tahu? Dinosaur. Itu je yang kita tahu, yang kita faham berdasarkan fosil-fosil yang ditemui. Mengapa malaikat bertanya kepada Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan kudrah dan iradahnya untuk menciptakan manusia di muka bumi sebagai peranan khalifah? Apa argumentasi malaikat kepada Allah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah manusia yang akan dicipta di muka bumi ini akan melakukan dua tabiat yang sama sebagaimana previous kehidupan, iaitu saling melakukan kerosakan, yang kedua saling berbunuhan? Malaikat tanya kepada Allah. Tidakkah kita sebagai orang beriman merenung ayat ini bahawa pertanyaan tersebut adanya wajaran, adanya justifikasi? Malaikat tidak hanya bertanya kepada Allah, tetapi memberikan gambaran adakah sama sebagaimana tabiat hidupan sebelumnya. Sudah jelas ada hidupan yang lebih awal yang diatur Allah Subhanahu Wa Taala sebelum manusia diturunkan ke muka bumi. Apa yang saya nak simpulkan di sini pada bahagian pertama ini, kehidupan kita di muka bumi ini sebenarnya ekosistemnya disumbangkan oleh ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala sebelum manusia hidup. Akhirnya setelah mana manusia dihidupkan di muka bumi ini, manusialah yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguasai makhluk-makhluk yang lain itu. Manusia menguasai sehingga ke angkasa. Manusia menguasai sehingga ke dasar bumi. Manusia dapat menundukkan kenderaan, dapat menundukkan haiwan, sehingga kita baca doa naik kenderaan dengan perkataan Subhanallazi sakhkhara lana. Perkataan sakhkhara lana itu bermaksud Maha Suci Tuhan yang menundukkan kenderaan itu dengan izinnya supaya manusia memandu. Kita pernah tengok kan Tesla haywire sekali, tak boleh berhenti dan dah hilang kawalan. Tuan-tuan bayangkan kalau haiwan tak mau tunduk pada manusia, tak boleh makan kita. Sebab itu ayat Al-Quran juga menggunakan perkataan yang sama sebagaimana kita pinjam daripada doa tadi, wasakhkhara lakum, dan Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan segala isi di langit dan bumi kepada manusia. Di sini menuntut manusia untuk berfikir dan berzikir kepada Allah bahawa segala yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kebaikan manusia dan manusia perlu memelihara hak kehidupan itu. Kita ambil satu contoh. Kita ambil dua contoh. Yang pertama, Al-Quran merakamkan menerusi ayat 73 surah Al-A'raf kisah Nabi Saleh. Followers Nabi Saleh namanya Samud. Kaum Samud. Punya susahnya nak ajak kaum Samud ni beriman sehingga ni mempertikaikan. Bukan mempertikaikan tauliah Nabi Saleh ni. Dia tanya, ada bukti mukjizat tak Nabi Saleh ni? Hari ni kita cerita tentang tauliah. Pengikut terdahulu lagi luar biasa dia punya permintaan, lagi luar biasa kerenahnya. Kalaulah kita rujuk peristiwa Nabi Isa AS dilahirkan dengan ibu melalui Sayyidatina Maryam tanpa bapa,
menjadi pertikaian sepanjang zaman di manakah sumber benih itu datang. Sedangkan ilmu yang tertinggi adalah wahyu. Sains hanyalah ilmu yang dapat melihat hikmah wahyu itu. Tidak boleh mengatasi wahyu. Apabila Allah mengizinkan kun fayakun. Tak ada ilmu yang boleh mempertikaikan ilmu yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ini kan pula permintaan kaum Samud kepada Nabi Saleh untuk membuktikan kerasulan baginda itu. Kaum Samud request supaya seekor unta keluar daripada batu. Ini lagi rare, tuan-tuan. Permintaan permohonan Nabi Saleh bermunajat kepada Allah, Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Saleh. Unta betina keluar daripada batu di perkampungan kaum Samud. Baca surah Al-A'raf ayat 73. Bila minta sangat, bila dah keluar unta daripada batu, tak ada induk jantan, tak ada induk betina, sekarang ni ada satu hak yang ditentukan dalam kehidupan itu, iaitu penduduk Samud perlu menjaga unta ini. Tadi kau minta sangat. Apa ketetapan yang berlaku ketika itu? Sumber air di kampung tersebut perlu dibahagikan seadilnya. Satu hari penduduk Samud guna, pada hari berikutnya unta guna. Tak boleh kacau. Lama penduduk Samud dah tak boleh tahan lagi. Dia bunuh unta tersebut. Dapat balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mati bergelimpangan apabila kena panahan peti. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kita baca surah Semut, surah An-Naml. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada orang beriman yang membaca kalamnya bagaimana kepimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan sahaja rasul tetapi sebagai raja. Belum pernah dan tidak akan diberikan pada kerajaan sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman kekuatan, aset ketenteraan yang ada pada kepimpinan Nabi Sulaiman. Tentera baginda itu adalah dalam kalangan jin dan haiwan. Akhirnya ketika mana Nabi Sulaiman alaihissalam melalui lembah semut, yang biasa kita baca dan kita faham adalah Nabi Sulaiman alaihissalam memahami arahan ratu semut kepada semut-semut yang nak melintas. Akhirnya Nabi Sulaiman menghentikan perjalanan ataupun langkah bala tenteranya itu untuk memberi laluan kepada semut yang lalu. Satu dimensi pandang, memang kita faham bagaimana Nabi Sulaiman memahami, ada mukjizat memahami bahasa haiwan. Tetapi dari sisi yang lebih tinggi dan lebih luas adalah mengapa Nabi Sulaiman AS tidak terus berjalan? Kerana dikhawatiri semut-semut tersebut akan hilang hak kehidupan apabila dipijak oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman yang besar fizikalnya. 3 minggu lepas kita baca berita di platform media sosial, seekor kucing disimbah cat. Mati kucing tu, keras tuan. Manusia sudah hilang hati nurani, sedangkan haiwan pun tidak melakukan sedemikian pada anaknya. Lihat. Maka watak-watak haiwan yang diilustrasikan di dalam Al-Quran kepada manusia. Yang pertama, haiwan menjadi guru kepada manusia, untuk manusia melihat bagaimana pola interaksi dalam koloni haiwan tersebut. Satu. Yang kedua, manusia perlu belajar daripada manajemen yang ada, yang diatur dalam kumpulan haiwan ini. Saya sebutkan tadi di awal berdasarkan rujukan-rujukan yang kita dapat kemukakan, bahawa haiwan lebih awal dicipta Allah sebelum manusia mendiami muka bumi, dan Allah menundukkan haiwan itu untuk manfaat manusia. Maka kehadiran dan keberadaan makhluk lain seperti haiwan di muka bumi ini, hak kehidupannya perlu diadili oleh manusia, perlu diberikan oleh manusia. Yang ketiga, Al-Quran mengemukakan watak-watak haiwan di dalam Al-Quran dengan tujuan untuk meluruskan sudut pandang manusia daripada sudut pandang yang menyimpang kepada sudut pandang yang benar.
bertahun-tahun, beribu-ribu tahun lamanya, sebahagian kumpulan ataupun bangsa mempercayai veneration of cow, kesucian lembu, sehingga lembu tu tak boleh dimakan. Hal ini bukan bermula ratusan tahun. Ia sudah bermula daripada awal zaman Nabi Nuh AS, ketika patung berhala itu dicipta, diukir. Dan akhirnya sampai ke muncak kita melihat peristiwa Nabi Musa AS memimpin keluar Bani Israel daripada bumi Mesir. Dirakamkan juga dalam Bible, dalam chapter Exodus. Bani Israel, bukan Israel yang ada hari ni. Yang Israel yang ada hari ni, ini bukan Israel yang sama keturunan dengan umat Nabi Musa tu. Yang ada hari ni bukan Israel tu. Tapi kita fokus apa yang kita nak cerita ni. Bani Israel di Mesir adalah bangsa yang ditindas, dikerah tenaganya, diperah oleh kerajaan Firaun ketika itu, sehingga terhasilnya monumen-monumen sejarah yang besar seperti piramid. Tetapi apabila Bani Israel dibebaskan dengan pimpinan Nabi Musa AS keluar daripada bumi yang penuh dengan penindasan, Allah turunkan makanan daripada syurga, manna wassalwa, dan diberikan makanan-makanan yang lain. Apa Bani Israel tanya? Bani Israel tanya pada Nabi Musa, tak ada yang lain ke yang lagi sedap pada ni? Inilah manusia, tuan-tuan. Kalau kita lupa asal usul sejarah kita, asal usul kedatangan kita, ya, nampaknya kita memang tidak akan mengenang nikmat. Dia datang daripada bumi yang tak diberi makan pun, sehingga ramai daripada dalam kalangan Bani Israel itu mati dalam perjuangan menyempurnakan cita-cita kepimpinan kerajaan Firaun ketika itu. Keluar daripada bumi Mesir, diberikan makanan daripada utusan daripada penurunan yang tinggi ke bawah. Mereka boleh demand, mereka kata tak ada yang lagi sedap daripada ni ke? Itu satu. Yang kedua, Al-Quran merakamkan juga dalam suratul A'raf, ketika Nabi Musa memimpin kumpulan Bani Israel ni menuju ke Palestin setelah menyeberang laut. Dalam ayat, wajawazna bi Bani Israel al-bahr, ya, wajawazna bi Bani Israel al-bahr fa atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum. Ketika Bani Israel ini lalu satu kampung, sebelum sampai ke Palestin, dia nampak satu kaum penduduk kampung ni, dia tengah sembah patung lembu. Dia bukan tengok saja, terus diminta, dia request pada Nabi Musa. Dia kata apa? Qalu wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum. Kata Bani Israel, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, baru sekejap tadi kita melintas kampung ni, kita tengok penduduk kampung ni tengah sembah patung. Boleh tak engkau wahai Musa buatkan kami patung macam tu? Ini memang luar biasa perangai Bani Israel tu. Sehingga disebut di dalam surah Al-Fatihah, inilah golongan yang dimurkai Allah. Diberikan dengan nikmat yang begitu besar, kerasulan datang, majoriti daripada genetik keturunan mereka, mereka dustakan ayat-ayat Allah SWT setelah mereka dikurniakan nikmat. Akhirnya Nabi Musa AS memimpin Bani Israel, dan sebelum bermunajat di Tur Sina, Nabi Musa meninggalkan amanah kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Akhirnya bila Nabi Musa pergi ke Tur Sina untuk mendapat wahyu dalam Al-Quran, satu watak lain yang muncul namanya Samiri, menggula-gulakan Bani Israel, mengatakan bahawa sebenarnya Musa mencari Tuhan, Tuhannya tak jumpa. Di mana Tuhan? Itulah patung lembu yang diperbuat daripada emas. Lihat, satu ketika dahulu, masyarakat yang hidup pada zaman awal
sehingga mempercayai haiwan-haiwan yang tertentu sebagai bayangan bersemayamnya roh-roh dewa. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan sudut pandang kehidupan manusia ini yang kamu sangkakan objek-objek yang berkuasa pada alam ini semuanya adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian besar daripada haiwan itu boleh dinikmati dan diambil faedahnya untuk kebaikan hidup manusia. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita buka perbincangan yang baru, kajian khusus dunia Hymenoptera. Kita akan mendalami bagaimana spesies lebah. Kalau pada pertemuan terdahulu kita dapat data daripada kajian dunia laba-laba, para penyelidik dapat menemui sehingga pada hari ini jumlah spesies laba-laba di dunia dalam lingkungan 50,356 spesies. Manakala dalam dunia lebah, para penyelidik telah berjaya menemui dalam lingkungan 20,000 spesies lebah di dunia. Daripada 20,000 spesies lebah di dunia ini, 11 daripadanya adalah spesies lebah madu, lebah yang menghasilkan madu. Nama saintifiknya adalah Apis mellifera. Daripada 11 spesies lebah madu di dunia, 7 daripadanya dapat ditemui di rantau Asia, terutamanya di Indonesia. Kita jumpa bulan depan lah, kita cerita. Sebab tajuk kita ni agak berat dan sebab tu saya hasilkan bahan-bahan, saya susun bahan-bahan ni supaya kita dapat mendengar dan melihat fakta-fakta ini seperti mana yang telah tersurat di dalam Al-Quran dan akhirnya ditemui dalam lapangan kajian ilmu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.